Dia tak payah notis pun tak apa. Biar dia Ah, umum aja kan. Katalah dia buat sidang media. Dia buat sidang media kat parlimen. hmm. Saya ahli parlimen daripada GPS contoh. Ah, Kan? Saya ahli parlimen dari GPS kawasan ni telah menarik sokongan kepada PMX. Kan? Dia buat itu sahaja, GPS akan menghantar kepada speaker memaklumkan bahawa kerusi tersebut kosong. Jadi sekarang ni kalau dia orang buat langkah apa pun sekarang ni bang, pada pendapat abang, mereka boleh ke? Tak boleh. Sebab tu daripada awal-awal tadi saya sebut, dia hanya satu jalan saja boleh. Iaitu mereka kena dapatkan sokongan N block. Itu Secara boleh. N block. Tapi BN satu. Kalau dia hanya dapat BN saja, kerajaan tak tumbang lagi. Kan dia kena dapatkan BN 30 campur dengan GPS 23. Tak, maksud saya tadi, kalau abang pada fikiran lah, saya nak tanya abang, Zaid Hamidi tak ke bagi N block tu? Takkan bagilah, tak masuk akal lah. Yang semalam Takkanlah Zat Hamidi nak sokong orang. Jadi kan? dia orang ni tinggal angan-angan je bang. Yalah. Maknanya sekarang ni PMX nak menyedapkan hati penyokong je. Sekarang ni PMX lah, dah boleh gembira lah untuk 5 tahun. Pada saya lah. Dia politik sekarang ni kena cerdik lah. Dia sekarang politik Malaysia ni bukan politik zaman 70-an 80-an. Jadi saya parti dia kena sentiasa berkembang. Kan? Selepas ni apa lagi undang kau perlu buat? Tak, saya sebenarnya bila saya jumpa benda ni, saya dah boleh buat satu keputusan lah. Yang nak cerita apa-apa pasal kau nak buat langkah apa pun kau buat je lah. Pada saya. Cuma end block saja yang dia boleh buat. Kalau takat individu, minta maaf. Jadi aku dah pernah berhujah lah dengan Wan isu ni. Dia kata kenapa perlu ikat perjanjian kan? Tidak demokratik lah dia kata. Bila dia dah menjadi parlimen nak sokong mana-mana, itu jangan dia sekat. Aku katakan dia, parti kau dulu lagi dahsyat tu mengikat ahli kau. Yalah. Parti PAS ni. Kan? Kau boleh cagar bini kau talak 3. Yalah. Lagi dahsyat. Kita orang cuma kata kalau kau nak keluar, keluarlah tapi kosongkan kerusi. Yang apa itu yang aja. Sebenarnya apa yang saya nak tekan di sini supaya abang baca, supaya walaon ni dengar. Ya, faham. Itu saja sebenarnya. Sebab tu saya nak beritahu walaon yang ada malam ni kat sini. Yang kau buat tu lebih dahsyat. Bila kau mengikat ahli parlimen kau dengan mencagarkan bini dia cerai talak 3. Dulu, bukan sekarang lah, dulu pernah kau buat. Bila orang bantah lama dah tak buat lah sekarang ni. Kan, tapi bai'ah tu tak ada lah. Dulu bai'ah cerai bini talak 3. Dilakukan oleh PAS. Kan, mencagarkan bini. Kita tak cagar sampai tahap itu. Kita kata kalau nak sokong-sokong lah, tapi kosong kerusi. Jadi sekarang kalau BN pula kosong kerusi bayar 100 juta. Kalau pikiat bayar 10 juta. Okey bang, saya tanya abang, bermakna dia orang ada harapan tak nak membentuk apa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang tak ada harapan lah. Memang tidak ada harapan. Melainkan N block je bang. N block, yes. Yang lain tak boleh. Jadi sekarang ni kita boleh tunggulah apa dia orang nak buat rancangan pun. Kalau tak N block, cakap ni orang sorry lah. Pergi jauh-jauh lah main. Betul. Itu saja. Sebab itu yang saya nak highlightkan tu je. Sebenarnya 4A, 4B tu saya nak highlightkan. Itulah dia orang tahu sebab tu. Lepas tu dia orang tak bising dah isu ni. Sedap sekarang ni. Walaon ni tak tahu bang. Walaon sampai bila nak tahu. Dia selagi Papa Gomo tak bagi tahu dia tak tahu. Itu sebab dia orang ni senang dibodohkan. Sebab pemimpin PAS Kelantan kata yang tinggal dalam PAS ni semua orang bodoh-bodoh, yang pandai-pandai dah keluar. Okey, kita bagi Kak Meli. Okey, jalan. Itu je lah saya nak cakap bang. Okey, terima kasih banyak atas idea. Bagus juga tu. Okey, Kak Meli. Assalamualaikum semua. Salam. Hello Medi. Alah. Hai Bebing. Apa? Dah U-turn dah, tak jadi nak ni, dah tarik handbrake lah. Macam ni lah kan, macam Azalina cakap lah. Yang sains siapa? Yang koyak siapa? Yang panas tu kenapa? Itulah.
orang yang sign semua okey je. Hello saja buat kerja semua, dan kita nak kena tahu MOU itu ditandatangani dengan semua perjanjian yang orang kata apa, persetujuan. Walaupun melibatkan presiden parti sahaja, but then sebelum itu mereka sudah pun ada MOU perjanjian sendiri. So that's why lah masa dalam parlimen tu Azalina bantai Taqiyuddin. Yang kau nak panas kenapa? Yang saya ni orang lain pula yang panas. Itu je. Lepas tu lagi satu. Meli sekejap ya. Saya potong sekejap ya Meli ya. Okey, Abang Wan, saya nak minta diri dulu. Jadi apa yang saya tersilap kata, saya minta maaf ya. Tak apa, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Teruskan Meli. Awak yang lekas sangat nak turun. Alah, dia orang ni kan nak cakap dekat semua walaupun Perikatan Nasional lah kan. Ada baiknya korang bagilah tumpuan kepada skandal kecurian aset negara. Itu jauh lebih bagus daripada kita buat. Sorry. Macam mana boleh terputus? Boleh request balik siapa nak cakap tadi? Ada call masuk kot. Terputus. Meli tengah cakap, kesian Meli. Naik balik. Bimbing? Bukan sabotaj bimbing. Dia tadi ada panggilan masuk, tanya putus. Betul bimbing boleh komen. Dan memang inilah kebijaksanaan PMX. Dan pembangkang dan itu PN ni, Perikatan Nasional ni, mereka dah kena Perikatan Nasional ni, mereka dah ada ahli parlimen yang dah pergi sokong PMX tu, tapi tak ada apa-apa. Sebab mereka ni memang tak ada ambil langkah-langkah macam tu lah. Mereka tak ada perjanji, tak ada MOU, tak ada aku janji, tak ada apa-apa. Jadi saya rasa itu Perikatan Nasional ni cuma makan diri sendiri lah. Dan lagi satu. Sebab itu ni bimbing. Sebab itu muda dia boleh tarik sokongan kepada kerajaan perpaduan. Sebab muda tidak menandatangani MOU itu. Betul. Sebab tu dia berani tarik sokongan dan dia cuba gunakan itu sebagai satu macam ugutan lah. Waktu itu kita ada 2/3 kerana muda bersama kita. Ngam-ngam je 2/3 bila muda bersama kita. Kemudian dia gunakan itu sebagai nak mengugut kerajaan perpaduan. Kan? Dia tarik sokongan, maka hilang 2/3. Kan? Tapi bila dia tarik saja sokongan, yang datang kepada kerajaan perpaduan 5 orang pula. Hilang seorang, datang 5. Kan? Dah dapat balik 2/3 sokongan. Jadi yang muda ni ingat, bila dia tarik, maka habislah 2/3. Sebab dia tak sign MOU. Dan kita tahu perangai Syed Saddiq ni, dia tak pernah nak sign apa-apa perjanjian pun. Waktu dalam kerajaan PH dulu, ingat tak? Waktu kerajaan PH mengadakan perjanjian MOU dengan Ismail Sabri. Kita mengadakan perjanjian MOU dengan Ismail Sabri. Kan? Untuk mengukuhkan kerajaan tidak mahu lagi ada SD lah, apalah. Jadi kita nak biarkan Ismail Sabri ni jadi kerajaan sehingga PRU yang ke-15. Kan? PRU yang ke-16. Ke-15. Maka kita sign MOU itu. Masa itu muda pun tidak mau sign. Yang aku ingat muda dan warisan tidak sign. Dalam perjanjian itu apa dia? Di antaranya adalah peruntukan kepada ahli-ahli parlimen yang diberi oleh Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Jadi semua dalam PH dapat peruntukan ahli parlimen tu. Semua PH dapat. Kerana apa? Kerana menandatangani perjanjian. Dan muda waktu itu tak dapat. Dan warisan pun tak dapat. Masa itu dia bising dalam parlimen. Dia kata kenapa keadilan dapat, DAP dapat, ahli parlimen amanah dapat. Dia kata kenapa saya sebagai ahli parlimen tak dapat. Memang tak dapat pasal kau tak sign perjanjian tu. Sebab itu hak mutlak Perdana Menteri. Bukan peruntukan kawasan. Peruntukan Perdana Menteri untuk ahli parlimen. Itu hak dia. Itu bukan wajib bagi kau. Kan?
kewajipan diberi oleh kerajaan pusat kepada kawasan-kawasan adalah kewajipan yang terkandung di dalam perlembagaan. Hak kepada negeri-negeri itu tidak boleh, kena bagi. Macam PMX sekarang ni, dia bagi Kelantan peruntukan. Malahan Kelantan paling tinggi dapat. Kelantan dapat peruntukan, Terengganu dapat. Tapi untuk peruntukan ahli parlimen, individu tu, untuk Perdana Menteri bagi kat dia, itu adalah hak Perdana Menteri. Daripada zaman dulu lagi, macam tu lah amalan dia. Kan, itu hak Perdana Menteri nak bagi kepada mana-mana ahli parlimen. Dan bagi Anwar senang aja. Nak peruntukan yang itu, datanglah berunding. Itu aja. Kalau kita PH dulu boleh berunding dengan Ismail Sabri, kenapa engkau orang tak boleh buat? Kan? Sebab itulah muda sekarang ni sebab itulah sekarang ni dia pun senyap dah. Kan? Dia pun dah banyak diam sekarang ni sebab dia nak tekan PMX itu hari. Apabila dia menarik sokongan, nampaknya gagal. Dia nak tekan PMX, last sekali PMX dapat lebih pada tu. Kan? Lebih pada seorang. Engkau lari seorang, mari lagi 5 orang ganti. Jadi gagal lah dia. Jangan lupa sekarang ni tu saya lihat dia ni sekarang ni cuma buat banyak itu fitness je. Tak ada banyak cakap tentang itu, tentang apa-apa yang berkaitan lah dengan politik lah. Dan saya ni pun nak cakap lah bahawa kalau lah itu walaupun ni mereka cakap itu PMX tak tumbang pun ataupun apa ke, saya nak cakap lah kalau PMX tak tumbang pun, kenapa tak ada undi tidak percaya yang dibuat oleh ahli parlimen mereka tak ada PMX? Adakah mereka ni tak berani ke? Sebab benda tu dah berlaku. Dah buat dah dulu. Kan? Kalau dia buat sekali lagi pun orang tak nak layan dah. Kan? Betul. Masa peluang kita dah bagi. Bukan tak bagi pun. Bahkan Anwar sendiri pun buat offer. Anwar sendiri yang buat usul dipercaya pada dia. Waktu itu kau tak nak ni. Kan? Tak nak gunakan peluang yang ada. Tapi kalau dah sekarang ini, orang dah sibuk nak membangunkan negara, orang sibuk nak menguruskan negara, engkau masih sibuk lagi undi percaya tak percaya, mengarutlah tu. Mengarutlah, kan? Tapi kalau kau berani, buatlah. Apa masalah dia? Kalau sekarang ni kau confident, 18 bulan ni kau kata nak yatur, kau dah cukup jumlah, dah cukup orang, buatlah. Apa masalahnya? Tetapi speaker akan bagi tahu, kan? Mana-mana parti yang terlibat, baca balik undang-undang parti. Kalau kau langgar undang-undang yang parti masing-masing telah tetapkan, maka kau kena kosong kerusi. Itu aja. Kalau kosong kerusi, belum tentu lagi kau menang. Betul tu. Sebab itulah saya memang tak tahu lah bahawa mereka ni kalau buat itu undi percaya atau itu undi tak percaya pun mereka ni macam tak berani lah. Sampai itu undi percaya tu dapat diluluskan oleh itu undian suara lah. Yang bermaksudnya itu PMX tu dia memang dapat itu majoriti yang secukupnya untuk jadi Perdana Menteri. Dan mereka ni ada itu sokongan untuk nak PMX. Yang kedua, kalau dia buat, dia takut risiko pada diri dia sendiri. Kalau dia buat usul dia percaya ni. Kan? Betul. Dia nak buat, dia kena confident, dia dapat lebih. Kan? Kalau tidak, dia akan bertambah kurang daripada apa yang dia ada. Sesilap dia buat usul, tak tengok bertambah kurang pula sokongan pada dia. Itu akan memalukan dia. Sebab dia yang buat usul. Kan? Dia yang buat usul, tiba-tiba, tambah kurang pula menjelebahi dia. Ini akan memalukan dia. Jadi dia nak buat, dia kena fikir banyak kali. Kan? Dia kena fikir banyak kali. Sebelum dia nak kutip seorang-seorang tu, kan? Sebelum nak buat usul percaya tu, dia kena hubungi seorang-seorang ahli parlimen. Nak pastikan betul tak betul kau akan sokong aku. Dan ahli parlimen tu pula dia kata, aku terikat dengan undang parti aku. Kan? Macam mana? Kalau aku sokong kau pun, akhirnya aku kena kosongkan kerusi aku. Setakat kosong kerusi tak apa lagi. Kalau BN kena bayar 100 juta. Mana nak cari 100 juta? Ahli parlimen mana nak cari 100 juta?
Kan? Zureda tu yang kena 10 juta pun sampai sekarang tak bayar lagi. Kau bayanglah 100 betul. juta. Dia nak cari mana 100 juta? Daripada dia kena bayar 100 juta, daripada dia kemungkinan hilang kerusi dia, lebih baik dia kekal yang apa yang ada sekarang. Kurangnya dia masih ahli parlimen. Tak jadi menteri pun tak apa. Dapat ahli parlimen. Kan? Boleh dapat pencen ahli parlimen. Kurangnya ada lah. Tapi kalau kau ambil risiko, menyokong pihak sana, kau kena kosong kerusi. Satu. Kalau kau bertanding semula pun, belum tentu kau menang. Yang kedua, kau kena bayar 100 juta. Orang bodoh je lah yang sanggup buat. Betul tu Abang Wan. Dan siapa pun nak tahulah bahawa mereka ni, siapa nak jelaskan bahawa mereka ni sekarang ni pun boleh ingat bahawa mereka ni boleh tarik sokongan GPS dan GRS pula. Saya nak cakap lah bahawa dari ini adalah itu berfakta ya, itu kenyataan Premier, itu kenyataan yang terkini daripada itu Premier Sarawak, iaitu Datuk Seri Datuk Patiki Abang Johari. Dia cakap bahawa langkah Dubai ni adalah buang masa je. Dan dia pun cakap bahawa sekarang ni adalah masa untuk fokus kepada kestabilan kerajaan Malaysia. Dan juga itu ekonomi. Dia pun dah masukkan macam tu. Dia kan sebut GPS hanya ada 23 kerusi. Kan? Sedangkan dia kata parti lain, PAS ada berapa kerusi, Bersatu ada berapa kerusi. Kan? Jadi parti yang dalam tu dah ada berapa sekarang? 74, 75. Kan? Kalau bersama dengan GPS, UMNO dah 30. Kalau dia join sekali lah. Kan? Jadi dia kata GPS, saya sebagai 23 kerusi, kalau saya jadi Perdana Menteri pun, saya tidak ada power. Sebab dia adalah parti yang paling kecil ada kerusi. Jadi dia tidak ada kuasa. Tekan oleh PAS sikit, tak pasal ikut. Tekan oleh UMNO, terpaksa ikut. Ditekan oleh Bersatu, terpaksa ikut. Pasal apa? GPS hanya ada 23 kerusi. Sebab tu yang Abang Jo kata, saya kena ukur baju di badan saya sendiri. Kan? Buat apa jadi Perdana Menteri, sekadar jadi patung. Contoh dia seperti dulu, Ismail Sabri, dia jadi Perdana Menteri dengan keadaan kerusi UMNO sikit. Kan? UMNO ada Barisan Nasional 30. Kan? Sedangkan PAS dengan Bersatu ada berapa? Kan? Mereka banyak kerusi. Tapi Ismail Sabri sentiasa ditekan. UMNO tekan dia, Bersatu tekan dia, PAS tekan dia. Buat apa jadi Perdana Menteri kalau tidak ada kuasa? Sebab tu Anwar boleh jadi Perdana Menteri sebab dia mempunyai jumlah yang cukup. 82 kerusi Pakatan Harapan. Kerusi yang banyak. Barisan Nasional hanya ada 30. GPS 23. Kan? Sebab itu Anwar Ibrahim mempunyai keyakinan dia sebagai Perdana Menteri. Sebab dia mewakili Pakatan Harapan yang ada 82 kerusi. Kan? Tapi kalau GPS letak Abang Jo sebagai Perdana Menteri, kan? Abang Jo tu pun bukan ahli parlimen rasanya. Abang Jo ahli parlimen ke? Bukan kan? Dia adun kan? Betul. Dia bukan ahli parlimen. Sebab tu dia tak letak nama Abang Jo sebagai Perdana Menteri, dia letak nama Fadilah. Kan? Daripada GPS. Nak letak Fadilah sebagai Perdana Menteri. Sebab Fadilah ahli parlimen. Jadi kalau dah dia betul jadi Perdana Menteri sekalipun, terima tawaran itu, kan? Tapi dia mempunyai parti yang sikit, boleh ke dia ada kuasa? Tak ada. Tak ada kuasa. Pasal kau mewakili parti yang sikit. Macam Muhyiddin dulu pun macam tu juga. Mudah saja ditekan oleh orang. Tumbang dia. Kan? Ismail Sabri pun ditekan. Nasib baiklah Ismail Sabri boleh bertahan. Sebab apa dia boleh bertahan? Sebab kita ada MOU. Kita sokong dia. Kalau tidak, Ismail Sabri pun saya silap tak lama jadi Perdana Menteri. Tak sampai PRU 15 pun. Kan? Tapi sebab dia ada MOU dengan PH memberi jaminan kepada Ismail Sabri, apa pun berlaku dalam parlimen, kami tetap akan mempertahankan kerajaan Ismail Sabri. Kan? Mana Ismail Sabri tak akan jatuh sebelum PRU. PH support. Jangan bimbang. Kalau ada orang nak ballot pun, PH akan support. Sebab itulah dia bertahan sampai bubar parlimen. Kalau tidak, dia pun tak sampai bubar parlimen. Sebab dia tidak mempunyai kerusi yang banyak. Majoriti pun 3-4 orang je. Dia 114, 115 orang aja. Dia jadi Perdana Menteri. Sebab itulah penting bila dah ada sekarang ni kerajaan yang stabil. Kerajaan yang memiliki 2/3 majoriti. Apa alasan yang kau nak jatuhkan?
Apa alasan yang kau nak jatuhkan? Katalah kau dapat berjaya jatuhkan. Kau tarik GPS, kau tarik GRS. Kan? Katalah kau berjaya tarik N block BN. Kan? Sekarang dia ada 75 PN. Kan? Ini macam 70, kalau tak silap memang 74 tau. Memang 74 ahli parlimen. Kalau tolak itu 5 yang luar itu sokong itu PMX tu, rasanya cuma 69 dah. Yang dalam pembangkang tu. Maknanya kalau dia berjaya pun ambil BN, M block, GPS sekali dengan GRS, dia tak dapat sekuat ini. Dia akan kembali balik sepada 100 berapa belas je. Kan? Dia tak dapat 2/3 majoriti pun. Kalau dia dapat ambil, sebab dia gagal nak ambil 82 daripada FH. Kan? Bermakna akan wujud kerajaan yang lebih lemah daripada kerajaan yang ada hari ni. Tak ada 2/3 majoriti. Jadi apa bodohnya kita nak angkat kerajaan yang tidak ada 2/3 majoriti, kita pergi tumbang pula kerajaan yang ada 2/3 majoriti. Itu tindakan bodoh. Kan? Pelabur akan tengok, elok-elok dah itu hari kerajaan 2/3 majoriti. Kita pergi naikkan kerajaan yang tak sampai 2/3 majoriti. Pelabur tak yakin lah. Kan? Sebab itulah kadang-kadang orang politik ni, dia tak pandang kepentingan negara. Kan? Dia pandang kepentingan peribadi dia. Dia tak kira lah 2/3 majoriti ke, berapa majoriti ke, 2-3 orang, kelebihan 1 majoriti pun tak apa. Janji aku jadi Perdana Menteri. Dia nak tu je. Dia tak peduli rakyat punya kehidupan rakyat. Dia tak peduli apa yang Anwar dah rancang untuk 3, 4, 5 tahun akan datang. Dia tak peduli yang itu. Dia nak dia jadi Perdana Menteri. Sebab dengan dia jadi Perdana Menteri, maka settle lah masalah-masalah. Kan? Maka akan terhalanglah langkah-langkah ke Sungai Buloh ke, langkah-langkah ke Kajang ke, mereka dapat gagalkan langkah itu. Sebab itu mereka buat langkah Dubai. Untuk apa langkah Dubai itu? Untuk menghalang langkah-langkah ke Sungai Buloh. Untuk menghalang langkah-langkah pergi ke Kajang. Itu aja. Tapi takkan dia nak cerita kat rakyat macam tu. Takkan Din Cirit nak bagi tahu rakyat, aku nak tukar kerajaan ni sebab apa? Sebab aku diburu sekarang ni. SPRM buru aku ada kes. Menantu aku pun tak balik-balik lagi sekarang ni. Kan? Takkan dia nak cerita macam tu kat rakyat. Jadi terpaksa lah dia cerita. Kita kena ambil alih kerajaan ini sebab sekarang ni teruklah kerajaan ni. Kan? Harga barang mahal ni. Tak boleh hidup lah. Ramai angkat bendera putih sekarang ni. Nak mati tak makan kita teruk ni. Melayu terancam dah sekarang ni. Islam pun terancam. Yang ini dijual ni dijaja. Itu je. Tapi hakikat sebenar semua orang tahu sebab apa dia nak ambil alih. Sebab apa dia nak ambil alih. Kalau kita fikir logik, takkanlah kau bersungguh-sungguh nak ambil alih kerajaan di Semenanjung ni. Kau berkempen macam-macam, kau buruk kerajaan. Tiba-tiba bila kau dapat kerajaan, kau nak bagi orang Sarawak jadi Perdana Menteri. Logik tak pada akal kita? Tak logik. Kau tak nak jadi Perdana Menteri, tapi kau nak bagi orang Sarawak. Kan? Kau tak nak? Sebab apa? Semata-mata bagi kau, aku dah tak kisah dah. Tak jadi Perdana Menteri pun tak apa. Janji Perdana Menteri itu tentu selamatkan nasib aku. Kalau aku tak jadi Perdana Menteri pun tak apa. Fadilah jadi Perdana Menteri pun tak apa. Abang Jo jadi Perdana Menteri pun tak apa. Tak kisah. Tapi tentukan kau selamatkan aku. Itu aja. Sama lah dengan Mahathir. Dia dah tahu dah. Memang dia tak akan jadi Perdana Menteri. Dan dia tak nak jadi Perdana Menteri. Dia pun dah tua. Dia tahu dia tua. Jalan pun tinggal 2 selender je. Kan? Dia tahu dia tak larat dah. Tapi bagi dia, aku tak jadi Perdana Menteri tak apa. Tapi jangan bagi Anwar jadi Perdana Menteri. Kau letaklah sesiapa pun. Layak. Bagi Mahathir layak. Sebab tu dia beritahu Samsuri pun layak. Kalau kau calonkan nama Mokhtar Senik tu pun dia kata layak. Kalau kau calonkan Tantawi tu pun Mahathir kata layak. Sebab janji bukan Anwar tu. Letaklah sesiapa pun. Hishamuddin ke? Kan? Letaklah sesiapa pun jadi Perdana Menteri. Pada Mahathir layak. Sebab apa layak? Sebab dengan Perdana Menteri itu nanti aku boleh kontrol dia. Remote control aku pegang, kata Mahathir. Dan aku boleh selamat. Anak-anak aku boleh selamat. Itu aja. Dia peduli apa rakyat susah. Yang penting aku, anak bini aku, keluarga aku, kan, kroni-kroni aku, semua selamat. Dia nak pada zaman-zaman pemerintahan sebelum ini. Kan? Tonton tak siapa berani kacau.
Tan Sri tak siapa berani kacau. Yang kena tangkap, pegawai kastam, konstebel polis, korporal polis, kan? Pegawai-pegawai rendah-rendah ni. Yang itu yang jadi bangsa kena tangkap oleh SPRM. Tun Tan Sri relax je. Sampai boleh bina bangunan tinggi-tinggi semua. Kan? Dia nak kerajaan zaman macam tu. Kan? Zaman Anwar ni berat dia kata. Kalau dah Tun pun kena siasat, kan? Dekat Malaysia ni pingat yang paling tinggi pun Tun lah. Tak ada pingat lebih daripada tu. Yang paling tinggi Tun lah. Kan? Pingat raja-raja bagi ni. Kalau itu pun Anwar berani siasat, berani usik, apatah lagi kalau kau kerja-kerja office boy, kerani, guru besar, pegawai daerah, kan, pegawai polis. Lagi sedap, lagi senang lah ada orang nak cekup kalau kau rasuah. Tun pun dia boleh heret. Sebab itulah ucapan dia baru ni, kalau Tun saya boleh siasat, atau saya berani siasat, maksudnya apa? Ikan jerung pun dia boleh tangkap dan siasat, ikan bilis kena hati-hati dah sikit. Itu maksudnya. Kan? Ikan jerung pun aku boleh cari dan siasat, kan? Dan akan didakwa. Maknanya kau setakat ikan bilis, kau kena jaga sikit. Jangan duk buat-buat perangai. Itu maksudnya. Betul Abang Wan. Sebab itulah saya memang sangat kagum lah dengan itu kenyataan Premier Sarawak itu Datuk Seri Datuk Patiki Abang Johari itu. Sebab kita orang Sarawak ni, kita memang mengutamakan itu kestabilan politik dan kemajuan ekonomi lah. Dan saya pun nak cakap bahawa secara konklusinya dengan itu perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelum ini yang memperkukuhkan kerajaan perpaduan tambah dengan itu keenganan GPS untuk cuba nak lari daripada kerajaan perpaduan tu. Atas itu sebab kestabilan politik dan juga itu ekonomi itu. Saya rasa itu pemimpin PN dah walaupun ni itu peluang mereka untuk cuba nak tepuk atau adalah kosong dah. Kosong bermaksudnya mereka ni sekarang ni nak cakap bahawa kerajaan dah jatuh ke ataupun apa ke, hanya angan-angan mat jenis mereka lah. Dan ini bermaksudnya bahawa ini mereka ni boleh terus meroyan secara bodoh bahawa itu kerajaan jatuh ke apa ke. Sementara kita ni tak payah hairan tentang mereka lah. Dan kita ni cuma buat kerja kita ada, iaitu untuk memberi penerangan lah, supaya itu propaganda dan juga itu pengaruh mereka tidak akan sampai ke itu pengundi atas pagar. Itu saja. Betul-betul. Penerangan tu kena kita buat hari-hari lah. Kan, tanpa jemu. Dan apa pun isu yang panas-panas kita kena jawab. Bagi menteri, dia tidak perlu layan semua. Bagi pegawai kepimpinan parti, dia tak perlulah nak melatah ke, nak layan semua kan, keluar statement. Bagi kita di bawah ni je. Kan, kita akan berdepan dengan orang macam tu. Macam menteri ni, kalau layan nampak macam bodoh lah kan. Takkan menteri nak layan Papa Gomo kot. Kan, takkan menteri nak pergi layan Salim Todi tu. Kan, itu bukan level menteri. Tapi itu benda tu kita sendiri. Biar kita akan handle benda-benda ni. Menteri buat kerja, kan? Tumpukan kepada isu-isu rakyat. Itu kerja kau. Kan? Kita pula defend belakang. Kan? Segala orang kata apa ni, benda-benda remeh-remeh ni tak apalah. Kita boleh layan. Tak ada masalah. Kan? Di samping kita memberi penerangan. Kalau kita tak ambil tahu pun tak boleh juga. Kan? Ini media sosial ni pun memberi kesan. Kan? Kalau tak betul cara kita, bak kata orang tu, kalau kebenaran itu, kadang-kadang kebenaran ini boleh kalah dengan kebatilan sebab tidak ada kebijaksanaan. Kita benar, tapi kita tidak ada kebijaksanaan. Maka kita akan tewas dengan orang yang batil, tetapi dia buat cara yang betul. Dia berstrategik. Dia jahat, kan? Dia batil, dia salah. Tetapi dia ada strategik. Maka dia menang. Kalahkan kita walaupun kita benar. Walaupun kita benar, tapi kita tidak ada strategi. Kan? Kita tidak ada cara. Maka kita benar pun kita kalah.
Jadi sebab itulah biarlah kita berada di pihak yang benar, tapi dalam masa yang sama kita kena ada strategi untuk berdepan dengan puak-puak ni. Kan? Itu serah kepada kita orang lah. Kan? Kita yang setro-setro yang dah biasa buat kerja macam ni. Jadi bagi menteri, adalah perkara-perkara yang kau boleh respon, yang kau boleh komen. Tapi janganlah semua perkara kau nak komen. Kau nak layan Papa Gomo tu buat apa? Nak layan si Salim tu pun buat apa? Kan? Dengan Apple Masam tu pun tak guna kau nak layan. Bukan level kau. Itu serah kita orang lah. Tahulah kita nak handle. Okey, Bimbing. Aku rasa nak tutup live. Dah pukul 2 lebih. Terima kasih banyak. Tadi